Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat, kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Bersama saya, Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-57. InsyaAllah, pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-79 sehingga ayat ke-82 surah Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fir'aunu tuni bikulli sahirin alim. Falamma jaa as-saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. Dan berkatalah Fir'aun kepada orangnya, bawalah kamu kepadaku segala ahli sihir yang mahir. Setelah datang ahli sihir itu, Nabi Musa berkata kepada mereka, campakkanlah kamu dahulu apa yang kamu hendak campakkan, diri benda-benda yang kamu jadikan sihir itu. Setelah mereka campakkan benda-benda itu, Nabi Musa berkata, apa yang kamu datangkan itu, itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan mendedahkan kepalsuannya dengan mukjizat yang dikurniakannya kepadaku. Sesungguhnya Allah tidak akan menjayakan perbuatan orang yang melakukan kerosakan. Dan Allah juga sentiasa menetapkan perkara yang benar dengan kalimah-kalimah perintahnya, walaupun yang demikian dibenci oleh orang yang melakukan dosa. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan pada ayat ke-81 makna kalimah ma ji'tum bihi sihr ialah satu pertanyaan yang membawa maksud penghinaan dan merendah-rendahkan. Uslub ini juga turut digunakan dalam surah Al-A'raf ayat ke-115 dan ayat ke-116. Kemudian pada ayat ke-82 makna kalimah bi kalimatih difahami dengan makna kekuasaannya yang dapat mewujudkan sesuatu perkara sesuai dengan kehendak dan pengetahuannya. Manakala makna tersirat daripada kalimah ini ialah apa sahaja perkara yang terdapat di dunia ini merupakan ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekaligus menjadi bukti kebenaran yang kukuh untuk menghapus dan membinasakan segala kebatilan yang ada. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-79 surah sehingga ayat ke-82 surah Yunus
Ayat ini merupakan dialog antara Nabi Musa AS, Fir'aun dan para pemuka kaumnya. Setelah melihat Nabi Musa terus-menerus melakukan aktiviti dakwah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala membatalkan sihir para pemuka Fir'aun dengan perantaraan mukjizat untuk menjadi bukti bahawa sihir itu adalah satu silap mata sahaja dan bukanlah mukjizat yang menjadi perkara di luar jangkauan manusia. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengekalkan amalan kaum perosak. Sebaliknya Allah Ta'ala akan melenyapkan amalan dan membinasakan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan meneguhkan perkara yang benar yang mendatangkan kebaikan kepada makhluk dan menolong untuk mengatasi segala kebatilan yang menghalangi kebenaran dengan kalimah-kalimahnya. Sama ada kalimah ta'winiyah ataupun kalimah tasyri'iyah, hatta hal tersebut tidak disukai oleh orang yang berbuat dosa. Seterusnya, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka, melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-79 sehingga ayat ke-82 surah Yunus ini, Fir'aun dikatakan tidak percaya dengan mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Musa AS dan menuduhnya sebagai tukang sihir, serta sanggup mencari para penyihir yang handal untuk mengalahkan mukjizat Nabi Musa AS. Pada ayat ke-79, Fir'aun yakin bahawa pengaruh Nabi Musa dapat dijatuhkan. Apabila penyihir handal di pihak Fir'aun yang dikumpulkan daripada seluruh negeri Mesir demi mengalahkan mukjizat Nabi Musa AS di khalayak orang ramai, akibat tidak percaya bahawa Nabi Musa AS bukanlah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada ayat ke-80 dan ayat 81 menceritakan, apabila ahli sihir itu datang, maka ia menandakan bahawa mukjizat Nabi Musa AS benar-benar wujud dan menggerunkan pihak lain. Apabila tongkat dan tali-tali para penyihir dilemparkan, maka kelihatan ular-ular besar yang menjalar dan orang yang melihatnya menjadi terpesona. Kemudian Nabi Musa AS mengatakan, apa kalian lihat itu hanyalah sihir semata-mata. Mereka tidak beroleh kemenangan apabila telah zahirnya kebenaran. Setelah itu sihir itu dibatalkan, dipatahkan dan dibongkal kepalsuannya apabila tongkat Nabi Musa AS dilemparkan menjalar menjadi seekor ular yang sangat besar. Sebahagian mufassir mengatakan, apabila ia bertukar menjadi ular, ular tersebut menelan semua ular ahli sihir dan ular penyihir bertukar kembali menjadi tongkat dan tali. Terakhir, pada ayat ke-82, apabila telah terbukti bahawa apa yang mereka dakwakan selama ini hanya palsu sahaja. Setelah melihat kebenaran mukjizat Nabi Musa AS, para pengikut Fir'aun telah insaf bahawa apa yang mereka pertahankan selama ini adalah tidak benar. Tanpa berlalu tempoh masa yang lama, mereka secara langsung di hadapan orang ramai mengakui bahawa Tuhan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa dan seruan Nabi Musa AS adalah benar. Sesungguhnya kebenaran itu telah ditetapkan oleh Allah dan kebenaran tidak akan berganjak oleh kekuatan sihir yang batil. Kebenaran itu sifatnya mententeramkan hati bagi orang yang menerimanya, manakala kebatilan itu membuatkan hati tidak tenang dan gelisah. Akibatnya, Fir'aun membunuh ahli-ahli sihirnya yang kalah dalam pertarungan itu. Allah tegaskan bahawa mereka yang bersama Fir'aun adalah orang yang derhaka dan ditenggelamkan oleh Allah di dalam laut. Manakala Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi ketika mentafsirkan ayat ke-79 hingga ayat ke-82 surah Yunus ini menyatakan bahawa Fir'aun adalah manusia yang angkuh tapi tidak berkuasa. Fir'aun adalah bukti manusia yang dungu. Ia mengaku dirinya hebat dan berlagak menjadi Tuhan. Namun ia tetap memerlukan bantuan daripada manusia lain. Kalau benar ia adalah Tuhan, pasti dirinya tidak memerlukan bantuan orang lain. Para sihir Fir'aun itu adalah penyihir yang profesional dalam bidangnya. Sementara Nabi Musa AS itu adalah Nabi dan mukjizatnya bukan sihir.
mukjizat Nabi Musa AS lebih hebat daripada segala tipu muslihat. Dan ia sebagai bukti bahawa adanya kebenaran di sebalik semua itu. Akhirnya, firman Allah Subhanahu Wa Taala itulah kekuasaan yang sebenar. Sementara segala tipu muslihat, tukang-tukang sihir hanyalah bertujuan untuk mengelabui mata mereka yang melihatnya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-79 sehingga ayat ke-82 surah Yunus menurut pentafsiran oleh para ulama. Ia mengesahkan tentang Fir'aun yang tidak mampu menghadapi Nabi Musa AS, lalu menuduh dan menyebut mukjizat Nabi Musa itu sebagai sihir. Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun sangat banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Nama Fir'aun disebutkan sebanyak 74 kali di dalam Al-Quran. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun menghadapi pelbagai cabaran dan rintangan, seperti mana dikisahkan di dalam kitab-kitab tafsir terdahulu. Apabila Nabi Musa melempar tongkatnya, lalu tongkat itu menjadi ular yang besar. Kemudian menelan semua tali dan tongkat mereka yang nampak seakan-akan ular. Ketika itu batallah sihir dan lenyaplah kebatilan mereka. Lantas para penyihir Fir'aun tersungkur sujud ketika mereka menyaksikan kebenaran Nabi Musa AS. Kemudian Fir'aun mengancam mereka dengan untuk menyalib, memotong tangan dan kaki secara bersilang. Namun para pesihir itu tidak peduli dan tetap teguh di atas keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Fir'aun dan para pengikutnya tetap tidak beriman, bahkan tetap berada di atas kesesatannya. Allah akan membantu perkara yang benar dan melenyapkan perkara yang batil dengan ketetapannya, dengan mendatangkan kebenaran untuk menghancurkan kebatilan. Walaupun orang yang berbuat dosa tidak menyukainya, walaupun telah terbukti bahawa apa yang dibawa oleh Nabi Musa itu adalah mukjizat dan perkara yang didatangkan oleh Fir'aun itu adalah sihir. Tetapi hati Fir'aun dan majoriti kaumnya telah tertutup daripada mendapat hidayah iman. Rentetan itu tidak ada yang beriman kepada Nabi Musa, melainkan sebahagiannya sahaja. Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenangnya di bumi. Di Mesir, Fir'aun telah menindas Bani Israel dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas dalam melakukan kezaliman serta sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-79 sehingga ayat ke-82 surah Yunus ini ialah: pertama, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kekayaan harta, kedudukan, kemasyhuran, kesihatan yang baik bukanlah untuk bermegah-megahan, sebaliknya untuk beribadah dan menyerah diri kepadanya jua. Apatah lagi sehingga lupa kedudukan diri sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, kesabaran Nabi Allah Musa AS ketika berdakwah kepada Fir'aun patut dijadikan sebagai qudwah dan teladan dalam setiap kehidupan kita, bahawa seorang da'i mestilah memiliki sifat jiwa pemaaf dan tidak berdendam walaupun ketika dicela atau dihina. Ketiga, usaha dalam berdakwah untuk agama Islam ini pasti akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala manakala hasilnya kita kembalikan kepada Allah, dan setiap apa yang kita lakukan terhadap perkara kebaikan dan kebenaran, yakinlah bahawa ia tidak akan disia-siakan oleh Allah Taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.